kebenaran yang menggemparkan dari Stockholm ke Kuala Lumpur dalam 72 jam. Seorang profesor dari Institut Karolinska Sweden, negara kebajikan Sweden, yang diiktiraf terbaik dunia dan menjadi institusi yang bertanggung jawab memilih pemenang hadiah Nobel, telah berusaha keras untuk menghalang anak perempuannya daripada melancong ke Malaysia. Alasannya, sistem perubatan di Asia berbahaya dan apa yang akan berlaku jika kemalangan menimpa. Namun pada malam pertama beliau tiba di Malaysia, ketakutan terbesarnya menjadi kenyataan. Rakan sekerja Cikgu Peir telah jatuh di tangga dan pergelangan kakinya patah teruk. Profesor itu bergegas ke jabatan kecemasan pada waktu subuh, tetapi dalam masa 1 jam 15 menit, beliau keluar sebagai individu yang sama sekali berbeza. Keyakinan yang dibina selama 20 tahun hancur. Apakah kebenaran sistem perubatan Malaysia yang disaksikan oleh Profesor Sweden ini? Mengapa beliau sekembalinya ke Sweden mengkritik sistem perubatan negaranya sendiri dalam satu seminar di Fakulti Perubatan? Kini kami akan mendedahkan rakaman dramatik yang memutarbelitkan prasangka seorang profesor dalam masa 72 jam. Langganan dan like Anda adalah dorongan terbesar kami untuk menghasilkan video sebegini. Sila tekan butang itu sekarang. Assalamualaikum, saya Katelain Enson, seorang profesor di Institut Karolinska di Stockholm, Sweden. Saya mengajar onkologi. Anda mungkin tahu bahwa Institut Karolinska adalah tempat di mana hadiah Nobel dalam fisiologi atau perubatan dipilih setiap tahun. Saya telah menjalankan penyelidikan dan pengajaran kanker di sini selama 20 tahun. Anak perempuan saya Ingrid berumur 17 tahun, seorang pelajar sekolah menengah yang sibuk. Jika ada yang istimewa tentangnya, ia adalah karena dia telah belajar bahasa Melayu sendiri sejak 2 tahun lalu. Pada mulanya dia berkata ia hanya untuk memahami drama tempatan dan lirik lagu pop. Tetapi lama-kelamaan dia mula menonton drama Malaysia, mencoba masakan tempatan, malah mula berinteraksi dengan rakan-rakan di Malaysia secara dalam talian. Ia berlaku pada musim luruh tahun lepas. Ingrid pulang dari sekolah dan berkata dengan teruja bahwa sekolah akan mengundi destinasi lawatan sambil belajar semester hadapan dan Malaysia adalah salah satu calon. Sekolah menengah antarabangsa Stockholm biasanya mengadakan lawatan ke luar negara, memilih negara Eropa seperti Prancis, Italia, atau Spanyol. Tetapi kali ini mungkin disebabkan demam budaya Asia, sebuah negara Asia menjadi calon buat kali pertama. Saya segera membantah. Alasannya jelas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 20 tahun saya dalam penyelidikan dan pengajaran perubatan saya, menilai bahwa sistem perubatan di luar Eropa kurang meyakinkan. Khususnya saya berpendapat bahwa infrastruktur perubatan di negara Asia tidak mencukupi dan sukar untuk mendapatkan rawatan yang sewajarnya dalam keadaan kecemasan. Saya memberitahu Ingrid, bagaimana jika kemalangan berlaku di sana? Bahasa pun, tak fasih adakah mudah untuk mencari hospital? Saya menjelaskan bahwa, walaupun masa menunggu di hospital Sweden agak lama, kami mempunyai sistem perubatan, bertaraf dunia dan menekankan bahwa rawatan adalah percuma. Tetapi Ingrid tidak mengalah. Dia membawa data tentang sistem perubatan Malaysia untuk ditunjukkan kepada saya seperti Indeks Penjagaan Kesehatan Global dan data Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO. Saya skeptikal terhadap statistik tersebut, beranggapan ia berbeza dengan realiti di lapangan. Karena saya percaya, sistem perubatan Eropa yang saya alami dan kaji secara pribadi adalah lebih dipercayai. Akhirnya undian sekolah memilih Malaysia. 90 daripada 120 pelajar memilih Malaysia. Ingrid sangat gembira, tetapi saya berasa tidak senang. Saya tidak boleh membiarkan anak perempuan saya pergi begitu saja. Jadi, saya menawarkan diri untuk menjadi pengiring ibu bapak. Pihak sekolah apabila mendengar bahwa seorang ibu bapa dengan latar belakang perubatan akan turut serta menyambut baik. Di antara pengiring ibu bapa yang lain, Cikgu Per Anderson, seorang guru sejarah berusia 50 komaan, seorang yang lembut dan populer di kalangan pelajar. Cikgu Per berkata beliau pada mulanya ragu-ragu tentang perjalanan ke Malaysia, tetapi diyakinkan oleh semangat pelajar. Sebelum berlepas, saya terus menyelidik sistem hospital Malaysia untuk bersedia menghadapi sebarang kemungkinan kemalangan saya, menyusun senarai kenalan rakan sekerja dokter di Stockholm, dan mengesahkan insurans perubatan antara bangsa dengan teliti. Ingrid melihat saya dan berkata, "Mama terlalu risau." Tetapi saya pikir ini adalah tanggung jawab saya sebagai seorang dokter. Saya mempunyai keyakinan yang teguh dalam pikiran saya
Negara-negara Nordik termasuk Swedia dan negara-negara Eropa Barat, seperti Jerman dan Perancis, adalah standar perubatan dunia. Sudah tentu saya tahu teknologi AS bagus, tetapi kos perubatan mereka tidak masuk akal. Sebaliknya, saya pikir negara-negara Asia masih dalam fase mengejar. Inilah yang telah saya pelajari dan alami selama 20 tahun dalam bidang akademik. Sebelum berlepas, saya berpesan lagi kepada Ingrid. Jika kamu berasa tidak sehat walau sedikit pun beritahu. Mama segera. Jangan lakukan aktiviti berbahaya, sentiasa berada di sisi Mama. Ingrid menjawab, "Ya tahu, tetapi matanya jelas menunjukkan bahwa dia pikir saya terlalu bimbang. Semasa menaiki pesawat, saya masih berasa bimbang. Bagaimana jika seseorang cedera? Bolehkah keadaan kecemasan dirawat dengan baik di hospital Malaysia? Pikiran ini memenuhi kepala saya. Saya membungkus obat pertolongan cemas dan peralatan perubatan dalam beg saya. Ini adalah untuk persediaan menghadapi senario terburuk. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu bahwa senario terburuk yang saya takuti benar-benar akan berlaku, dan ia akan memecahkan keyakinan 20 tahun saya sepenuhnya. Kami tiba di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA kira-kira jam 4 petang. Lapangan terbang itu lebih bersih dan modern daripada yang saya sangka, tetapi saya masih tidak dapat bertenang. Pelajar-pelajar bising dalam keterujaan, tetapi saya terus memerhati sekeliling mencari benda berbahaya atau faktor yang boleh mencederakan pelajar. Semasa dalam bus dari lapangan terbang ke hotel saya, melihat Kuala Lumpur buat kali pertama. Bangunan pencakar langit menjulang tinggi jalan raya yang kompleks tetapi teratur. Walaupun lebih maju daripada yang saya sangka, keraguan saya tentang sistem perubatan masih belum hilang. Lagipun infrastruktur yang baik tidak bermakna perubatan itu juga baik. Hotel terletak berhampiran Bukit Bintang. Selepas mendaftar masuk dan meletakkan bagasi sudah pukul 6 petang. Cikgu Maria, ketua rombongan, mengumumkan bahwa malam ini adalah aktiviti bebas dan jadwal rasmi akan bermula esok. Para pelajar bersorak gembira, tetapi saya berasa cemas. Ingrid berkata dia mau pergi ke Bintang Walk dengan dua rakannya. Saya mau membantah, tetapi Cikgu Maria berkata, Bukit Bintang adalah kawasan yang selamat dan merupakan zon pejalan kaki, jadi tidak mengapa. Saya terpaksa bersetuju, tetapi berulang kali memesan agar dia menghantar message setiap 30 menit. Cikgu Per, beberapa ibu bapak dan saya berkumpul di sebuah kafe berhampiran hotel. Semua orang kelihatan letih akibat penerbangan yang panjang. Cikgu Per minum kopi dan berkata, pelajar-pelajar sangat menantikannya. Ini akan menjadi pengalaman yang baik untuk anak-anak. Saya dengan berhati-hati meluahkan kebimbangan saya. Bagaimana jika seseorang cedera atau sakit? Cikgu perketawa, ada Profesor Kathleen di sini untuk menjaga kami. Lagipun Malaysia adalah negara modern. Bagaimana mungkin tiada hospital yang baik? Walaupun kata-katanya tidak menenangkan saya tidak berkata apa-apa lagi. Sekitar jam 8 malam, para pelajar mula kembali ke hotel secara beransur-ansur. Ingrid dan rakan-rakannya kembali dengan mata yang bersinar berkata, dengan teruja bahwa jalanan Bukit Bintang sibuk banyak gerai makanan dan minuman. Bubble tea sangat sedap, dan orang-orangnya peramah. Saya pula terus bertanya, sama ada mereka cedera atau tidak sehat. Pukul 10 malam semua pelajar telah kembali ke bilik masing-masing dan keadaan sekeliling menjadi sunyi. Saya berada di dalam bilik mengesahkan jadwal untuk esok melawat Dataran Merdeka Jalan Petaling dan malamnya ke Pasar Malam untuk merasai budaya tempatan. Jadwalnya tidak terlalu ketat, tetapi saya masih berasa bimbang, terutamanya di tempat seperti Dataran Merdeka atau Jalan Petaling. Bagaimana jika pelajar berlari dan jatuh? Jalan lama yang berbatu, bagaimana jika mereka tergelincir? Pikiran ini datang bertubi-tubi. Saya sekali lagi memeriksa beg perubatan saya. Air pembasmi, kuman pembalut, obat tahan sakit, obat anti radang, semuanya ada. Sebelum tidur, Ingrid berkata, Mama, jangan risau sangat. Semua orang akan berhati-hati. Saya berkata, ya, tetapi hati saya masih berat. Adakah ini penyakit profesional seorang dokter? Saya sentiasa mempunyai tabiat membayangkan senario terburuk dahulu. Pukul 11 malam, saya naik ke katil, tetapi lama tidak dapat tidur. Selain jet lag, hati saya sentiasa tidak tenang. Dari tingkap saya dapat melihat pemandangan malam Kuala Lumpur. Ribuan cahaya berkelip-kelip, ia adalah bandar yang lebih indah daripada yang saya sangka. Tetapi saya hanya berpikir di suatu tempat. Di bawah cahaya-cahaya itu terdapat hospital.
Dan apakah tahap quality di sana? Kira-kira pukul 1 pagi, saya akhirnya terlelap berdoa agar esok berjalan dengan selamat. Namun tanpa pengetahuan saya, sesuatu yang tidak dijangka berlaku di bilik di seberang koridor. Pukul 2.30 pagi, telepon bimbit saya berdering. Saya tersentak bangun dari tidur yang lena. Pemanggilnya ialah Cikgu Maria. Suara Cikgu Maria bergetar. Profesor Katelin ada masalah besar. Cikgu terjatuh di tangga dan pergelangan kakinya kelihatan tidak betul. Sila datang cepat. Hati saya jatuh. Ketakutan terburuk saya menjadi kenyataan. Tidak sempat memakai pakaian dengan kemas, saya mencapai beg perubatan dan bergegas keluar. Ingrid bertanya dari tidurnya, "Apa yang berlaku?" Saya hanya berkata, "Tidak ada apa-apa," dan menutup pintu. Di hadapan tangga kecemasan di hujung koridor, sekumpulan orang telah berkumpul. Ciguper duduk di tengah tangga, wajahnya pucat, dahinya berpeluh dingin. Pergelangan kaki kanannya bengkok secara tidak wajar dan sudah mula membengkak. Saya segera melutut dan memeriksa pergelangan kakinya. Ciguper berkata, dia terlangkah tangga ketika pulang dari tandas, hilang keseimbangan dan jatuh. Dia mendengar bunyi retak pada pergelangan kakinya. Saya dengan berhati-hati menyentuh pergelangan kaki itu. Ciguper mengerang kesakitan. Pikiran saya kosong. Ini bukan terseliuh, biasa kemungkinan besar patah. Jika di Stockholm, saya akan menghubungi talian 112 dan menunggu ambulans dan menunggu di jabatan kecemasan. Akan mengambil masa sekurang-kurangnya 4 jam. Tetapi ini di Malaysia, kecemasan berlaku di tempat yang saya tidak fasih berbahasa. Cigu Maria bertanya dengan suara bergetar, "Apa yang patut kita lakukan? Adakah kita perlu ke hospital?" Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya perlu bertenang. Saya seorang dokter. Pertama, minta counter hotel hubungi ambulans. Seorang kaki tangan hotel naik, dan selepas mendengar keadaan itu, beliau tidak panik. Beliau dengan tenang mendial 999, menjelaskan keadaan dengan pantas dalam bahasa Melayu, dan berkata, ambulans akan tiba sebentar lagi. Saya melihat jam tangan saya. Pukul 2.43 pagi. Sementara itu saya menggunakan skaf saya untuk mengikat pergelangan kaki Ciguper buat sementara. Perkara yang paling penting ialah jangan bergerak. Ciguper terus meminta maaf. Saya menyusahkan awak semua. Saya menenangkannya mengatakan bahwa rawatan adalah yang paling penting sekarang. Tetapi di dalam hati saya rasa hancur. Ini berlaku pada hari pertama perjalanan, dan saya terpaksa menggunakan sistem perubatan yang paling saya bimbangkan. Bagaimana dengan Hospital Malaysia? Adakah jabatan kecemasan berfungsi dengan baik? Bolehkah mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggris kebimbangan yang tidak terhingga memenuhi pikiran saya? Pukul 2.48 pagi saya mendengar siren ambulans. Sungguh menakjubkan hanya 5 menit selepas membuat panggilan. Di Stockholm ia mengambil masa purata 15 menit. Dua juru teknik perubatan kecemasan EMT bergegas naik dengan pengusung. Apa yang lebih mengejutkan ialah apa yang berlaku seterusnya. Salah seorang EMT bertanya dalam bahasa Inggris yang fasih, di mana rasa sakit bila kecederaan berlaku? Saya terdiam seketika. EMT Malaysia, bahasa Inggris yang begitu baik. Saya tersedar dan menjelaskan keadaan jatuh tangga di Shaki. Pergelangan kaki patah saya seorang dokter dari Sweden. EMT itu mengangguk bercakap sesuatu dalam bahasa Melayu kepada rakannya dan kemudian berkata kepada saya dalam bahasa Inggris, kami akan bawa ke jabatan kecemasan PPUM sekarang. Itu adalah pusat perubatan utama yang terdekat dan beroperasi 24 jam. Proses mereka menaikkan Cik Guper ke atas pengusung juga sangat profesional. Mereka membalut pergelangan kaki dengan berhati-hati, meminimumkan kesakitan sebelum memindahkannya. Saya juga naik ambulans dan meminta Cikgu Maria menjaga pelajar. Di dalam ambulans saya masih berasa bimbang. Berapa lama saya perlu menunggu di jabatan kecemasan di Stockholm? Masa menunggu purata adalah 4,6 jam jika serius ia mengambil masa 10 jam. Di sini pun pasti lebih kurang. Apatah lagi, di negara asing mungkin lebih rumit. EMT bertanya kepada saya, Profesor Anda juga kaki tangan perubatan kan? Dalam bidang apa? Saya menjawab onkologi. EMT itu tersenyum. Pusat Rawatan Kanker PPUM adalah bertaraf Asia. Anda datang ke tempat yang betul. Saya separuh percaya, separuh ragu-ragu. Tahap Asia berapa banyak itu mengikut standar Eropa. Tetapi tidak ada masa untuk bertanya lebih lanjut. Ambulans tiba di hospital. Masa 2.30, 58 pagi.
Hanya 15 menit selepas membuat panggilan di hotel. Di pintu masuk jabatan kecemasan, sudah ada pasukan perubatan menunggu. Nampaknya EMT telah menghubungi mereka melalui radio terlebih dahulu. Juru rawat dan dokter mengambil alih pengusung. Saya tidak akan melupakan detik itu. Jabatan kecemasan sama sekali berbeza daripada yang saya bayangkan. Walaupun sibuk, ia sangat bersih dan teratur. Tiada kesesakan atau kekecohan. Seorang juru rawat bertanya dalam bahasa Inggris, "Adakah Anda ahli keluarga?" Saya menjawab, "Rakan sekerja dan saya juga seorang dokter." Juru rawat itu mengangguk dan meminta saya mengikutinya. Ci Cooper segera dibawa ke stesen triage. Juru rawat yang bertanggung jawab dengan pantas memeriksa tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, ketepuan, oksigen. Semua proses selesai dalam masa 2 menit. Kemudian dia berkata dia akan menghubungi dokter pakar ortopedik yang bertugas. Saya melihat jam tangan saya. 3:03 pagi. Hanya 5 menit selepas tiba di hospital, mereka sudah menghubungi dokter pakar di Jabatan Kecemasan Stockholm. Untuk bertemu dokter pakar, Anda perlu menunggu sekurang-kurangnya 2,3 jam. Dokter ortopedik muncul. Seorang dokter wanita berusia 30-an. Beliau menyambut saya dalam bahasa Inggris yang lancar. "Selamat datang. Saya Dr. Limin, dokter ortopedik yang bertugas." Bagaimana pesakit cedera? Saya menjelaskan keadaan itu. Dokter Lim memeriksa dengan berhati-hati dan berkata, "Perlu ambil X-ray. Hantar ke radiologi sekarang juga." Sekarang juga, saya terkejut. Di Jabatan Kecemasan Stockholm untuk X-ray, Anda perlu menunggu sekurang-kurangnya 1,2 jam dan kadang-kadang Anda perlu membuat janji temu untuk keesokan harinya. Tetapi di sini, beliau berkata sekarang juga. Dalam perjalanan ke jabatan radiologi, saya memerhatikan sekeliling. Jabatan, kecemasan luas dan bersih. Peralatan perubatan terkini dapat dilihat. Kaki tangan bekerja dengan teratur, walaupun sudah pukul 3 pagi, semua sistem berfungsi seperti biasa. Kami tiba di jabatan radiologi pada jam 3:10 pagi. Hanya 12 menit selepas tiba di hospital. Juru teknik radiologi sudah menunggu menjelaskan dalam bahasa Inggris yang mudah bahwa mereka akan mengambil 2,3 image. Pengambilan gambar selesai dalam masa 10 menit. Ciguper kembali ke bilik rawatan. Dr. Lim berkata, "Keputusan akan keluar sebentar lagi. Sila tunggu." Saya duduk di kerusi di luar bilik rawatan dan melihat jam 3:25 pagi. 42 menit sejak panggilan dibuat. Jika di Stockholm saya masih berada di ruang menunggu kecemasan. 10 menit kemudian Dr. Lim keluar dengan tablet dan menunjukkan kepada saya keputusan X-ray. Image itu jelas menunjukkan patah pada pergelangan kaki Ciguper. Dr. Lim menjelaskan, terdapat patah distal pada fibula. Nasib baik ia tidak teruk. Rawatan plaster cast sudah mencukupi, tidak perlu pembedahan. Saya menarik nafas lega dan pada masa yang sama saya terkejut. Diagnosis keluar dengan begitu cepat. Dr. Lim kemudian berkata, "Kami akan melakukan imobilisasi plaster cast sekarang. Kami akan memberi obat tahan sakit jika sakitnya teruk. Perlu X-ray lagi selepas 3 minggu. Sila lakukan susulan di Sweden selepas kembali. Saya akan menulis laporan perubatan dalam bahasa Inggris. Semuanya terlalu sistematik dan terlalu pantas. Saya hanya mampu mengangguk dalam kebingungan." Dr. Lim masuk untuk menjelaskan kepada Ciguper dan rawatan plaster cast bermula. Semasa menunggu pikiran saya berkecamuk. Adakah ini benar-benar hospital Asia? Ia sangat berbeza daripada apa yang saya tahu. Bagaimana sistemnya boleh menjadi begitu cekap? 30 menit kemudian Ciguper keluar. Pergelangan kaki kanannya disalut dengan plaster cast putih yang bersih. Beliau juga diberikan tongkat. Dokter Lim menyerahkan kepada saya dokumen dalam bahasa Inggris yang memperincikan diagnosis rawatan dan kaedah penjagaan susulan. Dr. Lim berkata, "Sila bayar dan ambil obat tahan sakit di farmasi. Ini adalah preskripsi. Plaster cast ini perlu dipakai selama 4 minggu. Ini adalah bil rawatan." Saya mengambil bil itu dan mengesahkan jumlahnya meragui mata saya. Jumlah keseluruhan kira-kira Rm600. Ini termasuk iuran kecemasan, rawatan X-ray, plaster cast, dan obat tahan sakit. Saya bertanya kepada Dr. Lim, adakah ini semua? Walaupun tanpa insurans kesehatan Malaysia untuk warga asing, Dr. Lim tersenyum. Ya, ini adalah harga penuh untuk bayaran tunai warga asing. Walaupun ia sedikit lebih mahal daripada bagi rakyat Malaysia.
dengan insuran kesehatan awam ini adalah jumlah penuhnya. Saya terkejut. Di Stockholm rawatan adalah percuma, tetapi masa menunggu adalah panjang. Jika saya pergi ke hospital swasta, untuk rawatan pantas rawatan seperti ini akan menelan kos sekurang-kurangnya 5.000 kronor RM 2.000 plus, dan itu pun selepas menunggu beberapa jam. Tetapi di sini bayaran penuh hanya dengan harga ini. Masa kami meninggalkan hospital selepas pembayaran 4.13 pagi. Tepat 1 jam 15 menit dari panggilan dibuat, sehingga selesai rawatan dan keluar hospital. Saya tidak percaya ini adalah reality. Dalam perjalanan pulang ke hotel dengan taksi Cik Guper berkata, kata lain sistem perubatan di Malaysia sungguh menakjubkan. Saya tidak dapat menjawab, karena keyakinan 20 tahun saya mula goyah dalam masa 1 jam 15 menit, kembali ke bilik hotel sudah hampir pukul 5 pagi. Ingrid tidur lena. Saya berbaring di katil tetapi tidak dapat tidur. Pengalaman beberapa jam yang lalu terus berulang dalam pikiran saya. Ambulans tiba dalam 5 menit selepas panggilan. EMT yang boleh berbahasa Inggris. Triage tanpa perlu menunggu. X-ray selesai dalam 15 menit. Plaster cast selesai dalam 30 menit. Dan kos yang sangat rendah. Semua ini berbeza dengan apa yang saya tahu. Saya mengeluarkan komputer riba saya. Oleh karena tidak dapat tidur, saya memutuskan untuk mencari maklumat. Saya ingin mengesahkan data objektif mengenai sistem perubatan Malaysia. Adakah saya bernasib baik? Adakah saya kebetulan pergi ke hospital yang baik? Saya menyambung ke pangkalan data perubatan global dan laman web Numbeo. Pertama, saya melihat indeks penjagaan kesehatan. Saya terdiam. Malaysia sering menduduki tempat yang tinggi dalam kategori sistem kesehatan ekspatriat dan kemudahan. Walaupun Taiwan mungkin di nomor 1 data menunjukkan bahwa sistem Malaysia sangat cekap. Seterusnya, saya mengesahkan kadar kelangsungan hidup kanker bidang kepakaran saya. Kadar kelangsungan hidup 5 tahun untuk kanker kolon. Data Malaysia sangat tinggi setanding dengan negara-negara terbaik di dunia. Saya terus melihat kadar kelangsungan hidup kanker hati lebih mengejutkan. Data kelangsungan hidup Malaysia jauh lebih tinggi. Daripada Swedia hampir 2 kali ganda perbezaannya. Saya merenung screen. Adakah ini benar? Adakah data itu salah? Tetapi ini adalah statistik yang diiktiraf antara bangsa, mustahil untuk dipalsukan. Saya juga mengesahkan petunjuk lain. Kadar kematian boleh dielakkan. Petunjuk utama untuk menilai kualiti sistem perubatan. Data Malaysia jauh lebih rendah daripada purata banyak negara Eropa. Kadar kematian bayi. Kadar kematian bagi setiap 1.000 kelahiran di Malaysia adalah sangat rendah, hampir sama dengan Swedia. Jangka hayat juga sama Malaysia, berada dalam barisan negara berjangka hayat panjang sama seperti Swedia. Saya tidak dapat mengalihkan pandangan dari screen. Apakah yang telah saya percayai selama 20 tahun ini? Saya pikir negara-negara Nordik termasuk Sweden adalah negara maju perubatan dan Asia masih mengejar. Tetapi data itu menceritakan kisah yang berbeza. Sekurang-kurangnya Malaysia telah mencapai tahap Sweden, malah mendahului dalam beberapa bidang. Khususnya dalam rawatan kanker dan keboleh capaian perubatan, ia sememangnya mendahului. Saya teringat tesis saya. Selama 20 tahun yang lalu, saya menumpukan penyelidikan saya pada case rawatan kanker di Eropa dan Amerika, dan hampir tidak melibatkan case Asia. Kenapa? Adakah karena prasangka atau hanya kekurangan maklumat? Saya terperangkap dalam pemikiran Eurocentry. Cahaya matahari menembusi langsir. Hari telah cerah sepenuhnya, kira-kira pukul 6 pagi. Saya masih duduk di hadapan komputer. Saya menyambung ke pangkalan data tesis dan mencari tesis yang diterbitkan oleh pasukan perubatan Malaysia. Sungguh menakjubkan, beribu-ribu tesis ditemui, dan semuanya diterbitkan dalam jurnal terkemuka dunia. The Lancet New England Journal of Medicine, jurnal yang saya baca setiap isu. Saya pernah melihat nama penyelidik Malaysia, tetapi tidak pernah mengambil perhatian. Satu tesis menarik perhatian saya. Ia adalah penyelidikan mengenai pengesanan awal dan rawatan kanker hati dan kanker perut yang ditulis oleh pasukan penyelidik dari PPUM. Saya mula membaca. Metodologinya ketat, data besar, dan kesimpulannya meyakinkan. Tesis itu menunjukkan bahwa sistem perubatan Malaysia yang cekap dengan gabungan perkhidmatan kesehatan awam dan swasta yang meluas membolehkan rakyat mendapatkan rawatan pada harga yang munasabah dan dengan kecekapan yang tinggi. Pengesanan awal yang tinggi membawa kepada kadar kelangsungan hidup yang lebih tinggi. Saya membuat perbandingan.
Walaupun rawatan di Sweden percuma, sukar untuk mendapatkan temu janji, jadi orang biasanya hanya pergi ke hospital apabila mereka mempunyai gejala dan seringkali keadaan sudah parah. Ini adalah perbezaan dalam sistem. Saya menyemak semula. Sistem perubatan Malaysia yang berkesan telah berkembang pesat sejak beberapa dekad yang lalu. Infrastruktur perubatan telah berkembang dengan pesat. Saya mulai merenung prasangka saya. Saya seorang dokter, seorang saintis yang sepatutnya menilai berdasarkan data dan bukti. Tetapi saya menilai perubatan Malaysia dengan tanggapan yang telah wujud terlebih dahulu. Kenapa? Karena ia Asia. Karena saya tidak mengalaminya sendiri? Mungkin kedua-duanya. Matahari bersinar melalui tingkap. Pagi Kuala Lumpur bermula. Jalanan mula, sesak kendaraan mula bergerak. Saya berpikir di suatu tempat di bandar ini terdapat puluhan hospital besar seperti PPUM dan juga klinik yang tidak terkira banyaknya. Pada saat ini, beribu-ribu pesakit sedang menerima rawatan dalam sistem yang pantas dan cekap seperti yang saya alami malam tadi. Keyakinan 20 tahun saya hancur, digantikan dengan kesadaran baru. Negara maju tidak dibuktikan oleh panjangnya sejarah, tetapi oleh sistem semasa. Pukul 9 pagi saya bangun selepas tidur 2 jam sahaja. Jadwal hari ini ialah dataran Merdeka dan Jalan Petaling. Ci Guper berkata, dia akan pergi juga, walaupun dengan tongkat tidak boleh membiarkan pelajar bergerak sendirian. Selepas sarapan kami memutuskan untuk menaiki LRT MRT. Pemandu pelancong berkata dari hotel ke dataran Merdeka menaiki LRT sangat mudah. Saya agak bimbang, bolehkah Ci Guper menaiki kereta api dengan tongkat? Apabila tiba di stesen LRT Masjid Jamek, saya mengalami kejutan pertama. Terdapat lift di pintu masuk stesen. Karena sejarahnya yang panjang, banyak stesen kereta api bawah tanah Stockholm tidak mempunyai lift, hanya tangga. Tetapi di sini ia berbeza. Ciguper dan seorang ibu bapak pelajar yang berkerusi roda menaiki lift, manakala yang lain menaiki eskalator. Apa yang lebih menakjubkan ialah pintu platform dipasang. Saya memerhatikan dengan teliti. Kereta api bawah tanah Stockholm tidak mempunyai ini, dan kemalangan jatuh ke landasan sering berlaku. Tetapi di sini ia dihalang sepenuhnya. Ini adalah pelaburan untuk keselamatan. Papan tanda elektronik menunjukkan masa ketibaan kereta api. Tiba dalam 2 menit, sangat tepat. 2 menit kemudian, kereta api tiba tepat pada masanya. Ia sering lewat di Stockholm. Di sini, ketepatan masa seolah-olah dijamin. Gerabak kereta api sangat bersih. Saya secara tidak sadar mencari sampah, tetapi tidak menemui sedikit pun. Rupa-rupanya dilarang makan dan minum di dalam LRT, MRT Malaysia, dan peraturan ini dipatuhi dengan ketat. Saya berdiri di sebelah Cik Guper dan memerhati sekeliling. Terdapat CCTV di dalam gerabak dan peranti panggilan kecemasan juga dapat dilihat. Stesen seterusnya ialah Dataran Merdeka. Pengumuman disiarkan dalam bahasa Melayu, Inggris, dan mungkin Mandarin. Tamil. Stockholm hanya menggunakan bahasa Sweden dan Inggris. Tidak lama kemudian, seorang pelajar bertanya kepada saya, "Profesor, ada wifi, percuma di sini." Saya terkejut dan mengesahkan telepon saya. Ia benar-benar disambungkan ke TPE Wi-Fi, dan ia berada di dalam kereta api bawah tanah. Pelajar-pelajar kelihatan gembira mengambil gambar dengan telepon mereka dan memuat naik ke media sosial. Saya pikir di bahagian dalam kereta api bawah tanah Stockholm, isyarat telepon pun tiada. Di sini di bawah tanah, sambungan sempurna. Tiba di stesen Dataran Merdeka, kami juga menggunakan lift untuk keluar dari stesen. Ciguper dan orang yang berkerusi roda bergerak dengan mudah. Saya melihat pemandangan itu dan berpikir, inilah yang dinamakan kemudahan akses sebenar. Selepas melawat Dataran Merdeka dan makan tengah hari, kami melawat Jalan Petaling pada sebelah petang. Rumah kedai bata merah dan peniaga tradisional sangat indah. Pelajar seronok mencoba kraftangan tradisional dan mengambil gambar. Saya juga mengambil gambar dengan Ingrid. Menjelang petang, kami menaiki LRT kembali ke Bukit Bintang. Kali ini, laluan Kelana Jaya. Saya memerhati sekeliling lagi. Seorang warga emas dengan tongkat masuk ke dalam kereta api. Beberapa orang segera menawarkan tempat duduk. Terdapat kerusi berwarna biru gelap, dan orang muda tidak akan menggunakannya sewenang-wenangnya walaupun mereka berdiri. Orang ramai secara semula jadi mematuhi budaya ini. Saya tiba-tiba tertanya-tanya bagaimana sistem pengangkutan awam Kuala Lumpur menjadi begitu maju. Kembali ke hotel saya mencari maklumat lagi. Walaupun sistem LRT, MRT Kuala Lumpur bermula agak lewat, ia telah diiktiraf sebagai salah satu sistem kereta api bawah tanah
yang paling boleh dipercayai di dunia selama bertahun-tahun berturut-turut. Kadar ketepatan masanya melebihi 99%. Saya menemui data. MRT LRT Kuala Lumpur telah memenangi anugerah antarabangsa untuk keselamatan dan kebersihan. Lebih menakjubkan, semua stesen dilengkapi dengan lift atau eskalator. Liputan kemudahan akses adalah sangat tinggi. Sebaliknya, kereta api bawah tanah Stockholm masih mempunyai beberapa stesen lama dengan hanya tangga, dan penambahbaikan adalah perlahan karena kekurangan budget. Saya juga membaca laporan mengenai teknologi kejuruteraan kereta api Malaysia dan berita tentang Malaysia membantu negara lain membina sistem kereta api mereka. Saya terkejut bahwa Malaysia juga merupakan salah satu negara pengekspor teknologi rel. Saya sentiasa berpikir bahwa Eropa adalah negara maju teknologi dan Asia adalah pengejar. Tetapi realitinya adalah sebaliknya, sekurang-kurangnya dalam bidang rel bandar. Melihat keluar tingkap lampu Kuala Lumpur berkelip-kelip dalam kegelapan. Jutaan orang sedang menggunakan rel bawah tanah pada saat ini dalam sistem yang selamat, pantas, dan mudah diakses. Prasangka saya terus runtuh, selepas sistem perubatan infrastruktur pengangkutan juga. Saya bertanya kepada diri sendiri, apalagi yang saya terlepas pandang. Jadwal hari ketiga ialah masa aktiviti bebas pelajar. Ingrid berkata dia mau pergi ke KLCC dan kawasan berdekatan dengan 3 rekannya. Kali ini saya segera bersetuju. Walaupun kebimbangan belum hilang sepenuhnya, saya tahu Malaysia lebih selamat dan lebih sistematik daripada yang saya sangka. Selepas menghantar pelajar pergi, saya dan Ciguper duduk di sebuah kafe. Ciguper nampaknya telah menyesuaikan diri dengan tongkat dan bergerak dengan agak mahir. Beliau berkata, kesakitan telah berkurangan, banyak terima kasih kepada ubat tahan sakit. Ciguper berkata, kata lain, sejujurnya, saya melihat ekspresi muka awak ketika saya cedera. Awak kelihatan sangat cemas. Tetapi, selepas mengalami hospital Malaysia, saya tahu itu berlebihan. Kecekapan di sini nampaknya lebih baik daripada Sweden. Saya mengangguk. Ya, saya juga pikir begitu. Sejujurnya, saya malu. Saya seorang dokter yang sepatutnya menilai berdasarkan data dan bukti, tetapi saya membawa prasangka terhadap Malaysia. Ciguper menghirup kopi dan berkata, kita semua begini. Orang Eropa selalu berasa diri mereka yang terbaik, terutama orang Nordik yang mempunyai kebanggaan sebagai negara kebajikan maju. Tetapi rantau lain juga sedang membangun, dan mungkin lebih pantas daripada kita. Pada masa itu, telepon berdering. Iya, Ingrid. Mama kami bertemu pelajar sekolah menengah Malaysia di Taman KLCC. Boleh kami bermain bersama? Saya bersetuju, hanya memesan agar dia pulang sekitar pukul 7 malam. Sekitar pukul 7 malam Ingrid kembali ke hotel. Pipinya merah, matanya bersinar. Saya sudah lama tidak melihat anak perempuan saya seperti ini. Di Stockholm dia sentiasa kelihatan letih. Ingrid berkata, Mama, rakan-rakan Malaysia sangat baik. Mereka memuji bahasa Melayu saya. Mereka ingin tahu tentang Sweden, bertanya tentang sistem kebajikan dan kehidupan sekolah. Saya bertanya, bagaimana dengan pelajar Malaysia? Ingrid menjawab dengan teruja, sangat peramah dan sangat bijak. Bahasa Inggris mereka juga bagus dan minat mereka luas. Saya rasa pelajar Malaysia lebih rajin daripada pelajar Sweden, tetapi mereka juga sangat bertenaga. Saya mengangguk ya. Sebab itu Malaysia membangun dengan begitu pantas, karena semangat mereka terhadap pendidikan tidak berbelah bahagi. Ingrid bertanya Mama, apa pendapat Mama tentang Malaysia sekarang? Pada mulanya, Mama sangat membantah. Saya berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur, Mama silap. Saya benar-benar minta maaf, Ingrid. Saya membawa prasangka. Malaysia lebih maju daripada yang saya sangka. Sistem perubatan infrastruktur pengangkutan keselamatan, semua aspek adalah bertaraf dunia. Ingrid tersenyum. Saya tahu, Mama. Saya rasa Mama berubah sedikit demi sedikit. Pada mulanya Mama risau tentang segala-galanya. Sekarang Mama kelihatan lebih tenang. Saya memeluk anak perempuan saya. Terima kasih, Ingrid. Saya sepatutnya lebih berpikiran terbuka apabila kamu mula-mula berkata mau datang ke Malaysia. Saya membuka komputer riba lagi. Kali ini saya mencari sistem pendidikan dan teknologi Malaysia. Malaysia adalah peneraju dunia dalam industri semikonduktor. Keupayaan penyelidikan dan pembangunan mereka sangat kuat. Pelajar mereka juga berada di kedudukan hadapan dalam penilaian matematik dan sains antara bangsa. Saya sadar pembangunan Malaysia sama sekali bukan kebetulan. Pelaburan dalam pendidikan, semangat untuk inovasi, dan kemahuan untuk berubah dengan pantas.
Inilah sebab mengapa mereka dapat berubah dari masyarakat pertanian menjadi negara maju berteknologi tinggi dalam beberapa dekat. Keesokan harinya adalah hari terakhir perjalanan. Saya dan pelajar menaiki menara berkembar Petronas KLCC Twin Towers. Dari ketinggian saya, melihat seluruh Kuala Lumpur, Sungai Klang berliku dikelilingi oleh pergunungan. Ciguper datang dan berkata, "Bandar yang indah bukan?" Saya mengangguk. Saya tidak lagi melihatnya dengan mata prasangka, tetapi melihat realiti bandar yang berkembang pesat cekap dan mempunyai sistem yang berfungsi untuk rakyatnya. Ingrid memegang tangan saya. "Mama, boleh kita datang lagi lain kali." Saya tersenyum. Mama pun nak datang lagi. Dan kali ini saya nak tinggal lebih lama. Saya berpikir apabila saya kembali ke Stockholm, saya akan berkongsi pengalaman ini dengan rakan sekerja saya tentang perubatan Malaysia, terutamanya sistem kecekapan dan kos, pengangkutan pendidikan, dan yang paling penting prasangka saya. Negara maju tidak ditakrifkan oleh panjangnya sejarah, tetapi oleh sistem semasa kualiti hidup rakyat dan pelaburan untuk masa depan. Mengikut standar itu, Malaysia adalah sebuah negara maju sepenuhnya. Menaiki pesawat meninggalkan KLIA, perjalanan 3 malam ini berakhir. Pelajar kelihatan berat hati, begitu juga saya. Tetapi perasaan saya bercampur baur lega dan malu. Lega karena pelajar semua selamat menamatkan perjalanan. Walaupun Cik Guper mengalami kemalangan, ia membolehkan saya melihat wajah sebenar Malaysia. Rasa malu berpunca daripada prasangka saya. Saya sadar betapa tidak berasasnya keyakinan 20 tahun saya. Pesawat berlepas. Kuala Lumpur di luar tingkap semakin jauh. Saya menatap bandar itu buat kali terakhir. Sekarang saya melihatnya dengan mata yang berbeza. Bukan mata prasangka, tetapi mata penghormatan. Ingrid tidur di sebelah saya, wajahnya tenang. Melihat anak perempuan saya berpikir bahwa generasi akan datang akan mempunyai pikiran yang lebih terbuka daripada kita. Tidak terikat oleh sempadan dan prasangka, tetapi melihat dunia sebagaimana adanya. Tiba di Stockholm adalah pagi keesokan harinya. Dalam perjalanan pulang dari lapangan terbang, saya melihat jalan-jalan di Stockholm dengan mata yang baru. Ia masih indah, tetapi saya juga melihat kekurangan infrastruktur yang lama pendigitalan, yang perlahan masa menunggu hospital yang panjang. Sebelum ini saya pikir ini perkara biasa, karena ini adalah negara kebajikan Nordik rawatan percuma, jadi tidak boleh dielakkan. Tetapi Malaysia telah membuktikan bahwa ada cara yang lebih baik. Seminggu kemudian saya menyediakan seminar di Institut Karolinska. Tajuknya ialah Sistem Perubatan Malaysia dan Pengalaman Saya. Kira-kira 50 rakan sekerja profesor dan pelajar berkumpul. Saya memulakan kuliah saya bermula dengan kemalangan Cik Guper. Panggilan telepon pada pukul 2.30 pagi. Ambulans bergegas ke Jabatan Kecemasan, dan seluruh proses rawatan selesai dalam masa 1 jam 15 menit. Para hadirin memberi tumpuan sepenuhnya, terutamanya apabila saya menekankan 1 jam 15 menit. Terdapat kegemparan di bawah. Semua orang kelihatan tidak percaya, sama seperti saya pada mulanya. Seterusnya, saya menunjukkan data. Indeks penjagaan kesehatan global yang tinggi, kadar kelangsungan hidup kanker yang cemerlang. Saya menjelaskan semua petunjuk. Saya juga menjelaskan pencapaian Malaysia dalam bidang kepakaran saya onkologi. Seorang profesor bertanya, "Tetapi Katelen, adakah itu keadaan yang luar biasa? Adakah profesor bernasib baik?" Saya menggeleng. "Tidak, ini adalah masalah sistem. Malaysia telah membina rangkaian perubatan yang sangat sistematik berasaskan kecekapan dan akses dengan sokongan teknologi yang kuat." Seorang lagi profesor bertanya, "Jadi apa yang perlu kita pelajari di Sweden?" Saya berpikir sejenak dan menjawab, "Kecekapan dan pendigitalan. Kami berbangga dengan rawatan percuma, tetapi masa menunggu terlalu lama. Malaysia menjamin kebolehcapaian yang pantas, dengan sistem yang cekap dan teknologi maklumat yang mana lebih baik untuk pesakit." Bilik seminar menjadi senyap. Semua orang kelihatan tenggelam dalam pemikiran. Saya meneruskan. Saya berpikir secara Eurocentri selama 20 tahun ini. Tetapi dalam 72 jam prasangka saya berubah sepenuhnya. Kita perlu mentakrifkan semula standar negara maju. Selepas kuliah tamat, ramai profesor datang untuk bertanya, menunjukkan minat yang mendalam. Seorang profesor muda berkata, beliau juga ingin mengkaji sistem kesehatan Malaysia. Malam itu saya menyerahkan cadangan kepada ketua jabatan. Rancangan untuk menghantar 10 pelajar perubatan ke Malaysia setiap tahun untuk latihan amali perubatan.
pergi ke PPUM atau HKL selama 2 minggu untuk mempelajari sistem perubatan Malaysia. Ketua jabatan berkata beliau akan menilainya secara aktif. Selepas menyelesaikan masalah budget, ia boleh dimulakan tahun depan. Saya sangat gembira. Ini adalah perubahan kecil yang boleh saya lakukan. Sebulan kemudian, saya menghantar email kepada Profesor Onkologi di PPUM Malaysia, mencadangkan kerjasama penyelidikan mengenai sistem pengesanan awal kanser perut. Balasan datang dengan pantas dan positif. Musim sejuk tahun itu, saya menerbitkan tesis dalam jurnal akademik. Tajuknya ialah Keboleh Capaian dan Kualiti Penjagaan Kesehatan Kajian Kes Malaysia. Ini ditulis berdasarkan pengalaman dan analisis data saya. Ia mendapat banyak perhatian, dan saya menerima banyak jemputan untuk pembentangan di persidangan akademik. Ingrid terus belajar bahasa Melayu selepas itu. Apabila mempertimbangkan jurusan di universiti, dia berkata, "Mama saya mau menjadi pelajar pertukaran di Universiti Malaya." Saya menyokongnya tanpa ragu-ragu. Pergilah, belajar lebih banyak dan kembali. 2 tahun kemudian, saya melawat Malaysia lagi. Kali ini untuk persidangan onkologi antarabangsa yang diadakan di Kuala Lumpur. Di persidangan itu, saya berinteraksi dengan pasukan perubatan Malaysia dan belajar banyak. Selepas persidangan saya melawat PPUM semula, itu adalah jabatan kecemasan tempat saya datang pada waktu subuh 2 tahun lalu. Sekarang ia tidak lagi asing, malah berasa mesra. Saya bertemu dengan Dr. Lim Min di koridor. Beliau masih mengingati saya. "Oh, profesor dari Sweden, bagaimana keadaan rakan Anda itu?" Saya berkata, "Terima kasih, beliau pulih sepenuhnya." Saya dan Dr. Lim minum kopi dan berbual. Saya juga mendengar tentang cabaran perubatan Malaysia, beban kerja juru rawat, tekanan keuangan, sistem kesehatan sumber perubatan di kawasan pedalaman. Tiada sistem yang sempurna. Yang penting ialah usaha berterusan untuk memperbaiki. Saya berkata kepada Dr. Lim, pelajaran terbesar yang saya pelajari di Malaysia ialah membuang prasangka dan menilai berdasarkan data dan pengalaman. Dr. Lim tersenyum. Bukankah itu sikap seorang dokter? Di dalam pesawat pulang ke Stockholm, saya melihat keluar tingkap. Matahari bersinar di atas awan. Saya berpikir dunia ini besar dan banyak yang perlu dipelajari. Tiada satu rantau pun yang mempunyai semua jawaban. Eropa, Asia, Amerika masing-masing mempunyai kelebihan. Yang penting ialah belajar antara satu sama lain menerima kelebihan dan membangun bersama. Bukankah itu sikap negara maju yang sebenar? 72 jam telah mengubah hidup saya. Pengalaman singkat di Malaysia itu merobohkan keyakinan 20 tahun saya dan memberi saya pandangan yang lebih luas. Saya kini menjadi profesor yang berbeza, seorang yang melihat dunia dengan hati yang lebih terbuka dan sikap yang lebih rendah hati. Dan perubahan ini juga mempengaruhi pengajaran saya. Sekarang kelas saya bukan sahaja membincangkan kes Eropa, tetapi juga kes perubatan dari seluruh dunia. Saya memberitahu pelajar saya, buang prasangka, lihat data dan alami sendiri. Kathleen Enson, seorang profesor Sweden yang pernah terikat dengan prasangka kini, adalah seorang pendidik yang membuka hati kepada dunia. Inilah identiti saya sekarang. Dan semua perubahan ini bermula dengan satu ayat dari anak perempuan saya, Ingrid. "Mama saya nak pergi ke Malaysia." Dalam 72 jam keyakinan 20 tahun, seorang profesor runtuh. Seorang profesor utama dari Sweden, sebuah negara kebajikan maju, telah berubah sepenuhnya selepas mengalami sistem perubatan Malaysia. Keajaiban 1 jam 15 menit yang disaksikan di Jabatan Kecemasan pada waktu subuh. Indeks penjagaan kesehatan global yang cemerlang, kadar kelangsungan hidup kanser yang tinggi, dan sistem pengangkutan awam yang hampir 100% mudah diakses. Data adalah jelas. Beliau sadar bahwa negara maju tidak dibuktikan oleh panjangnya sejarah tetapi oleh sistem semasa. Sekembalinya beliau menyampaikan di seminar Fakulti Perubatan, memberitahu semua orang pelajaran yang beliau pelajari di Malaysia, buang prasangka, lihat data. Kini, Institut Karolinska masih menjalankan rancangan latihan amali perubatan yang menghantar pelajar ke Malaysia setiap tahun. Di tempat di mana prasangka seseorang runtuh, pemahaman baru berakar dan mengalir ke generasi seterusnya. Apakah prasangka yang Anda pegang? Terdapat terlalu banyak kebenaran di dunia ini yang mustahil untuk diketahui sebelum mengalaminya sendiri.